أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث هو كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyatakan bahawa pada suatu malam beliau telah tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya Maimunah. Dan Maimunah ini adalah ibu saudara kepada Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidurnya, lalu mengangkat mukanya ke langit dan membaca sebahagian daripada ayat-ayat yang terakhir dari surah Ali Imran, iaitu bermula daripada ayat 190, seperti mana firman Allah Azza wa Jalla, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sehinggalah selesai ataupun sehinggalah ke penghujung surah Ali Imran. Apa yang menariknya di dalam ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di sana mengingatkan kita bahwasanya ayat-ayat Al-Quran bukan sahaja terdiri daripada ayat-ayat Al-Quraniyah, bahkan ayat-ayat Al-Quran juga terdiri daripada ayat-ayat yang disebut sebagai al-ayat al-kauniyah. Dan kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca kedua-dua jenis ayat ini. Al-ayat al-Quraniyah kita baca langsung daripada ayat-ayat yang termaktub di dalam mushaf, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah ke akhir surah, iaitu surah An-Nas, di mana Al-Quran terkandung di dalamnya 6,236 ayat. Dan inilah ayat-ayat yang kita namakan sebagai al-ayat al-Quraniyah. Namun di sana terdapat ayat-ayat yang disebutkan di awal tadi, iaitu al-ayat al-kauniyah. Al-ayat al-kauniyah yang bermaksud ayat-ayat tentang kejadian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana asalnya ayat-ayat ini juga adalah daripada al-ayat al-Quraniyah. Namun perbezaannya di sini, al-ayat tidaklah dimaksudkan dengan ayat-ayat yang tertulis ataupun termaktub di dalam mushaf. Akan tetapi ayat-ayat di sini bermaksud tanda-tanda kejadian
seluruh alam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat ni juga perlu dibaca untuk kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, dan juga bagi menggali segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Cuma perbezaannya di sini, kalau ayat-ayat Al-Quraniyah itu kita baca dengan melantunkan huruf-huruf ayat-ayat beserta dengan tajwid, hukum hakamnya dan sebagainya. Namun al-ayat al-kauniyah ini perlu dibaca dengan cara kita bertafakkur, dengan cara kita memikirkan, seperti mana yang banyak kali disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Umpamanya seperti mana dalam ayat surat Al-A'la, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Dan begitu juga beberapa ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri dengan frasa-frasa seperti mana firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala ta'qilun afala yatadabbarun. Dan ini menunjukkan bahawasanya kita dikehendaki untuk membaca ayat-ayat al-kauniyah ini dengan cara kita berfikir, dengan cara kita merenung, dengan cara kita mengkaji, dengan cara kita melakukan eksperimen, dengan cara kita melakukan research, dengan cara kita pergi kepada objek-objek di alam semesta ini untuk kita cari, menggali dan mengetahui di sebalik apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah antara lain ayat daripada surah Ali Imran ini, di mana ayat ke-190 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menekankan bahawasanya kejadian langit dan bumi itu dan juga perselisihan penggantian siang dan malam itu merupakan ayat, tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diminta untuk mengkaji, untuk menerokai dua objek, iaitu as-samawat dan juga al-ard, langit dan juga bumi, supaya kita berfikir, mencari bagaimanakah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini yang pada mata kasar kita dilihat seolah-olah bumi ini mendatar, flat. Namun pada hakikatnya bumi ini bulat. Dan begitu juga langit yang begitu luas sehingga tidak bertepi dan tidak bertiang, namun memayungi kehidupan kita seharian. Jadi di sinilah bentuk bacaan yang perlu kita lakukan dengan mengkaji,
dengan merenung dan menghayati langit dan bumi bagi mendapatkan ilmu-ilmu. Kalau bumi mungkin kita boleh kaitkan dengan ilmu-ilmu seperti ilmu geografi, ilmu zoologi, ya, dan berbagai ilmu yang lain. Dan begitu juga kalau kita mengkaji tentang langit, maka barangkali di antara ilmu-ilmu yang kita akan dapat antara lain ilmu astronomi, ilmu berkenaan dengan angkasa dan sebagainya. Dan kalau kita hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang sahaja, barangkali kita tidak sampai kepada ilmu-ilmu ini, melainkan kita kena baca dengan bentuk bacaan, iaitu berfikir, mengkaji, menerokai, sehinggalah kita menemui apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga bagaimana berlakunya perselisihan siang dan malam, yang mana kita dapati ada beberapa tempat yang sekarang ini barangkali waktunya malam, dan barangkali ada beberapa tempat yang waktunya siang. Jadi bagaimanakah keadaan ini berlaku? Dan sudah tentu kalau kita hanya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, maka kita tidak akan sampai kepada pengetahuan ini, melainkan kita terpaksa untuk melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seperti bumi, matahari, ya, pergerakan bumi dan sebagainya, orbit. Maka dari sinilah baru kita akan mendapat ilmu-ilmu pengetahuan, ya, tentang bagaimana berlakunya siang dan malam itu. Jadi yang demikian, ikhwan dan akhwat, seharusnya kita membaca Al-Quran itu dengan dua bentuk ayat ini, yakni al-ayat Al-Quraniyah, dan kita bertadabbur dengannya, dan membaca al-ayat al-kauniyah ini dan berfikir atau bertafakkur dengannya. Barulah kita akan dapat menggali dan mengetahui keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu. Bahkan kalau kita berjaya untuk membaca kedua-dua ayat ini dengan baik, maka dari situlah akan datangnya satu perasaan di mana kita akan mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Agung. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rabb yang mengatur alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita sesuai dengan i'tiqad dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan juga pada nama-nama dan sifatnya. Jadi marilah sama-sama untuk kita meningkatkan lagi tahap kefahaman kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan dengan maksimal segala isi kandungan Al-Quran, dan tidak hanya terbatas kepada ayat-ayat Al-Quraniyah, tetapi juga pada ayat-ayat Al-Kauniyah. Dan ini memerlukan kita untuk mengkaji, untuk pergi lebih jauh, merentasi segala apa yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat mengenali dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta bagi alam ini. Jadi sekian dulu buat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.